sejahtera kepada pendengar Suara Mahasiswa. Saya Farhan. Dan saya Michelle. Dalam episod kali ini kita sambung semula sembang kita tentang sastrawan negara iaitu Shannon Ahmad. Tapi kali ini kita nak pergi lebih mendalam. Bukan sekadar kenal beliau, tapi analisis karya-karyanya. Ya, tepat sekali. Dan 3 karya yang akan kita bedah hari ini ialah Rentung, Menteri dan Perdana. 3 karya berat. Tapi jangan risau, kita sembang secara santai je. Tak macam jawab ejen SPM, okey? Kita masih bersama dengan tamu hebat kita hari ini, iaitu Alia dan juga Haslina. Selamat datang semula geng-geng budak sastra. Hai. Baik, Ayah, kita mulakan dengan kamu. Secara umum, apa yang istimewa tentang karya Shannon Ahmad? Tentang karya Shannon Ahmad ini memang unik sebab beliau menulis dengan sangat berani dan tajam. Karya beliau ini banyak mencerminkan realiti masyarakat Melayu dari berbagai sudut sosial, politik dan juga budaya. Beliau juga menggunakan sastra sebagai cermin untuk menegur sistem yang pincang, tapi dengan bahasa yang indah dan syarat makna. Pendek kata, beliau ini macam keyboard warrior versi sastra. Betul. Tapi guna pena, bukan Twitter. Betul Farhan. Tapi cara beliau menyampaikan message tu halus melalui simbol, watak dan dialog yang penuh dengan nilai kemanusiaan. Okey, kita mula dengan karya Rentung dahulu. Saudari Alia, boleh ceritakan sedikit tentang isi dan pemikiran utama dalam novel tersebut? Boleh, takkan tak boleh. Sebagai seorang pelajar sastra, kami kan perlu tahu basic begini. Okay, so Rentung ni dia menampilkan konflik batin dan sosial masyarakat luar bandar yang miskin dan terpinggir. Shannon ni dia dalam karya Shannon dia menggambarkan bagaimana manusia cuba pertahankan maruah dan nilai kemanusiaan lah, walaupun hidup dalam tekanan dan kezaliman. Pemikiran utama dia ni ialah pentingnya ilmu, maruah diri dan perjuangan menentang ketidakadilan. Pada zaman dulu ni ketidakadilan sangat berluasan lah. Kamu semua pun tahu juga kan? Jadi saya rasa mungkin sebab itu salah satu sebab kenapa Shannon Ahmad menulis buku-buku ni. Menarik. Macam mana pula dengan latar budayanya? Latar budaya Rentung ni pula menggambarkan suasana kampung Melayu pada tahun 1960-an. Masyarakat yang masih kuat berpegang pada adat, percaya pada ketua kampung dan amalkan semangat gotong royong. Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu ni adat ni dorang punya adat sangat kuat. Bunyi macam harmoni, tapi penuh dengan cabaran dalaman juga ya. Betul, dari segi estetika Shannon guna bahasa simbolik dan puitis. Contohnya perkataan Rentung tu sendiri dia melambangkan kehancuran moral dan jiwa akibat tekanan hidup. Wow. Berat maknanya tu. Tapi cara beliau sampaikan sangat halus dan menyentuh perasaan. Kalau saya baca tajuk Rentung tu, saya ingatkan pasal pokok rentung kena petik. Rupanya pasal jiwa manusia. Okey, sekarang kita pergi ke novel yang kedua iaitu Menteri. Haslina, apa yang paling menonjol dalam karya ini? Dalam novel Menteri ini dia memang berani. Shannon Ahmad guna karya ini untuk sindir dunia, politik, khususnya pemimpin yang tamak, hipokrit dan menggunakan dan penyalahgunaan kuasa. Beliau tegur kepincangan moral dalam kepimpinan dengan cara satira dan ironi. Ini yang saya suka sekali. Banyak bahasa dia sangat sinis dan pedas, macam sama belacan yang menusuk dalam mulut. Tepat tu. Contohnya ada watak pemimpin yang dipanggil pemimpin berjiwa rakyat. Tapi sebenarnya dialah yang paling rakus dan menindas rakyat. Itulah ironi yang kuat, maksudnya berbalik daripada apa yang saya sebut. Hebat. Hebat. Jadi menteri ini
bukan sekadar cerita politik, tapi satu cermin untuk masyarakat menilai diri dan pemimpin. Ya, dari segi penyebaran, novel ini banyak dibincangkan dalam konteks sastra politik Malaysia. Novel ini bukan sekadar karya kreatif, tapi bahan akademik dan refleksi sosial yang membuka mata masyarakat. Hebat sungguh karya beliau ni. Sekarang kita pergi ke karya yang ketiga, iaitu Perdana. Saudari Alia, apa yang menarik tentang karya ini? Yang menarik tentang karya Perdana ini, dia meneruskan tema kepemimpinan dan kuasa. Dalam novel ini, Shah Nun tunjukkan bagaimana kuasa boleh merusakkan nilai kemanusiaan bila disalahgunakan. Pemikiran utamanya ialah konflik antara tanggungjawab moral dengan keinginan untuk berkuasa. Wah, nampak macam kesinambungan daripada novel Menteri tadi kan? Tapi dalam versi yang lebih matang lah. Tepat sekali. Latar budaya dalam Perdana ialah masyarakat pasca moden, dunia yang nampak maju tapi penuh krisis moral. Walaupun teknologi berkembang, nilai kemanusiaan makin tinggi. Betul sekali. Macam zaman sekarang lah. Teknologi makin canggih, tapi orang makin malas baca buku. Ya, dan dari segi estetika, gaya penulisan Shannon dalam Perdana sangat matang, padat, dan berlapis. Ia mencerminkan falsafah dan kebijaksanaan beliau sebagai penulis berpengalaman. Kalau kita tengok ketiga-tiga karya ni, Rentong, Menteri dan Perdana, semuanya ada satu benang merah kan? Ya, semuanya menonjolkan nilai kemanusiaan, moral, dan tanggung jawab. Shah Nun Ahmad ni dia bukan sekadar menulis untuk hiburan, tetapi untuk menyadarkan masyarakat pada masa kini. Betul tu Astina, walaupun dia kritik keras, bahasanya masih indah dan estetik. Simbol dan nilai bahasa Melayu yang sangat tinggi. Jadi saya sangat hormat betul dengan Shah Nun Ahmad. Pendek kata, karya beliau ini bukan sekadar bahan bacaan, tapi cerminan hidup yang buat kita berfikir tentang diri dan sistem kita sendiri. Betul. Sumbangan dan pemikiran Shah Nun Ahmad ini memang luar biasa. Beliau bukan saja mengangkat isu sosial dan politik, tapi juga membentuk kesedaran moral dalam masyarakat. Terima kasih kepada ketiga-tiga saudari kita, iaitu Alia dan juga Hasina, atas analisis mantap pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar Suara Mahasiswa. Jangan lupa membaca karya Shah Nun Ahmad, bukan sekadar kenal sastra, tapi juga kenal diri. Saya Farhan, Dan saya Michelle. Jumpa lagi dalam episode seterusnya di Suara Mahasiswa.